Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, untuk minggu ni Acap dah cari banyak kes tau lately ni. Tapi lebih kurang je semua kes kan. Pasal kes rogol lah kebanyakannya. Tapi on this side, Acap decide untuk throwback satu kes yang pada tahun tu lah. Masa tu Acap pun sekolah rendah lagi kot. Tahun 2007. Saya ingat Acap 2007 ada satu kes yang menggemparkan negara, which is ada seorang budak kecil ni, budak perempuan ni yang ditemui dalam keadaan tragis lah. So jadi kita akan cerita kes apa, and korang Acap harap lah yang mana mungkin tahu pasal benda ni, yang pernah tengok ke apa, boleh komen kat bawah. Kita layan dulu intro macam biasa. Kita layan intro, jangan lupa subscribe. Lagi apa, jangan lupa subscribe, notification. Itu je lah. Roll it. Okay guys, siapa je tak tahu tentang kes Nurin Jazlin Jazimin. Oish, waktu ni 2007, betul lah. Waktu tu Acap berapa tahun lah 2007? 7 tahun lah kot. Boleh je satu waktu tu kan. So benda tu wish dahsyat. Apa dah je satu pula. Aku 10 tahun, darjah 4. Darjah 4. Ya kot. Sekati lah darjah 4. Aku dah darjah 4 dah waktu tu. Umur aku 10 tahun. So Nurin ni waktu tu umur dia 2 tahun. 2 tahun bawah aku. Umur dia 8 tahun waktu tu. Okay. Nama dia Nurin Jazlin binti Jazmin. Berusia 8 tahun pada tahun 2007. Dan dia ni bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Dan juga merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik lah pada waktu tu. Dan dia merupakan anak kepada pasangan Jazimin Abdul Jalil dan juga Norizan Bistaman. Dia tinggal di Seksyen 1 Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Okay. Kalau ikut cerita, dia ni budak kecil ni ada masalah sikit tau pada diri dia sendiri lah, which is dia menghidapi komplikasi buah pinggang dan juga darah tinggi. Ini menurut sumber apa yang kita jumpa lah. Okay guys, tujuan Acap untuk orang kata apa, angkat balik kes ni adalah satu permintaan. Second is about benda ni serius lah, dan kita tak nak benda ni jadi lagi so prevented lah. Macam mana lah? Aku rasa rakyat-rakyat sekarang, bukan rakyat lah, generasi sekarang perlu tahu lah yang kes sebesar ini pernah ada dekat dalam negara kita. Itu dia punya tujuan utama. Okay. Pada tahun 2007, tanggal 20 Ogos, pada petang itu difahamkan Nurin keluar berseorangan untuk membeli sepik rambut dekat pasar malam berhampiran dengan rumahnya. Tapi pada pukul 8 malam, Nurin Jazlin ni difahamkan masih lagi tidak pulang ke rumah, dan ibu bapa dia mula risau tentang keadaan anaknya yang ketika itu baru berusia 8 tahun. Okey, so diorang laki bini ni apa lagi? Diorang pun pergilah mencari di beberapa tempat yang berdekatan dengan pasar malam tersebut dan juga beberapa kawasan rumah mereka yang lain lah. Tapi sampai ke akhirnya usaha mereka menjumpai jalan buntu. Time-time ni pula. Okay. And apa yang diorang buat waktu tu, diorang terus buat laporan polis atas kes kehilangan anaknya. So guys, selepas dia buat laporan, hampir sebulan lebih jugalah polis menjalankan siasatan dan juga pencarian terhadap anak kecil ni. Pada 17 September tahun 2007, pada pagi tersebutlah, seorang penjaga dikatakan terjumpa sebuah beg sukan yang ditinggalkan di hadapan rumah kedainya, iaitu di PJS 1/48 Petaling Jaya. Okay, setelah dia dah jumpa beg tu, dia macam curious lah, ni beg siapa kan, apa benda kat dalam dia. So orang kedai ni pun pergi periksa, and bila dia buka beg tu, dia pun terperanjat sebab dalam beg itu didapati mengandungi mayat kanak-kanak dalam keadaan bogil. Mayat mangsa dikatakan tidak dapat dikenal pasti oleh pihak berkuasa dan ia dikatakan telah mati lebih daripada 6 jam. And selepas bedah siasat dilakukan ke atas mayat kanak-kanak tersebut, mereka mendapati pembunuh telah pun memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan kanak-kanak tersebut mengikut kecederaan yang berada di bahagian tersebutlah. Perkara itu menyebabkan rektum kanak-kanak itu pecah dan hasil bedah siasat, mangsa mati disebabkan jangkitan daripada bakteria. Okey, pada mulanya mayat kanak-kanak tu dianggap sebagai warga asing kerana tidak mempunyai parut suntikan BCG. Tahu tak BCG tu apa? Yang ni. Ini.
yang kau kena injet time kau sekolah rendah dulu tu. Ibu bapa Nurin Jazlin juga katanya tak dapat kenal pasti bahawa mayat tersebut sebagai mayat anak perempuan mereka sendiri, kerana terdapat beberapa perubahan daripada ciri-ciri fizikal mayat yang ada dekat kanak-kanak tu lah. Tapi guys, lepas DNA test dibuat, memang sah lah mayat itu merupakan anak diorang, iaitu kanak-kanak wanita yang bernama Nurin Jazlin. Okey, setelah ujian DNA dikeluarkan, jenazah kanak-kanak itu dituntut oleh keluarganya dari Hospital Kuala Lumpur. Dan pada 21 September tahun 2007, jenazah Nurin Jazlin dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Setapak, Kuala Lumpur. So guys, selepas je jenazah ni dikebumikan dan sebagainya, pihak polis ni teruskanlah siasatan terhadap kes ni, and beberapa bukti juga dikumpul melalui temu ramah, bukan temu ramah orang panggil, temu bual lah kot bersama dengan keluarga Nurin Jazlin. And selepas diorang selidik daripada saksi dan semualah keterangan yang dia ambil, menurut polis mereka boleh mengesahkan bahawa kes ini datangnya daripada seorang lelaki yang dia ada selera lain sikit lah, yang kita boleh kenal, kita boleh orang kata apa, letak dia ni sebagai seorang pedofil lah, yang kecenderungan dia memang nak melakukan benda-benda terkutuk ni kepada kanak-kanak sehingga menyebabkan kecederaan dan kematian guys. Okey, selepas itu juga diorang ada check dekat CCTV dekat bahagian kedai Apek tadi tu yang dia jumpa beg sukan tu kan. Polis ada buat siasatan mengenai footage CCTV yang ada, tapi tahun tu 2007 man, footage tu macam mana pula kan, apa je yang nampak kan. Masa tu pun kita tengok lagu pun pakai kaset, tak ada bluetooth lagi kan. Itu contoh dia lah. Dengan teknologi yang tak beberapa canggih waktu tu, diorang ada juga meminta bantuan daripada pihak FBI Amerika Syarikat untuk meneliti footage rakaman CCTV tu guys. Tapi masih lagi wajah sebenar suspek tu tak dapat dikesan secara jelas. Dan berita buruknya guys, sampai ke hari ini mereka masih lagi tak dapat mengesahkan siapa dalang utama, sehingga ke tahap yang mereka macam mana begitu sulit sekali lah, senang cerita nak mencari siapakah lelaki yang dikenali sebagai lelaki kucing pada waktu itu. Dan sampai hari ni lah guys, penjenayah tu masih lagi tak dapat dikesan. Aku tak tahulah macam mana diteruskan hidup kan. So guys, selepas beberapa tahun, kes ni dah mula senyap tau. Dari pantauan media dan sebagainya, mungkin liputan ni tak berapa nak luas. 2007 kan, waktu tu Facebook, Instagram ni semua mana ada. Facebook ada lah kot, Instagram, TikTok ni mungkin belum, orang kata macam sekarang. Kalau benda tu berlaku sekarang, mungkin viral dia lain macam lah. Tapi guys, ada satu berita yang menggemparkan waktu ni, pada tanggal 4 Jun 2021. Waktu ni kita tengah PKP man, kan. Alright. PKP ke 2020 PKP 4 Jun dah sudah kot rasanya. Mana satu tak, aku pun tak tahu aku hidup timeline mana. Okey, pada 4 Jun 2021, Jazmin ada membuat satu laporan polis yang mendakwa bahawa dia menerima petunjuk baru berkenaan dengan gambar suspek yang dikatakan menyamai foto feed dikeluarkan PDRM sebelum ni. Kan dah cakap kan, diorang boleh dah buat lakaran je, diorang tak dapat gambar sebenar suspek. Okey, menurut Jazmin juga, bapa kepada Nurin Jazlin ni, individu yang memberi gambar lelaki tersebut memberitahu lebih 90% sebenarnya wajah suspek itu sama dengan lakaran foto feed yang diedarkan oleh polis sebelum ni. So dia dah jumpa lah, Mamat ni muka dia 90% sama dengan foto feed polis ni. Dan berdasarkan maklumat terbaru itu, seorang lelaki Indonesia yang bekerja dalam bidang pengkapalan dikatakan telah menculik Nurin Jazlin dan anaknya itu sudah dibawa ke negara jiran berkenaan. Sebab Jazmin ni macam tak puas hati tau. Semasa pengencaman mayat ataupun pengesahan mayat tu, Jazmin ni ada kata yang benda paling obvious adalah saiz gigi anak dia. Saiz gigi anak dia berbeza. Tahi lalat hidup dekat peha. Lepas tu ada lagi macam aku cakap tadi lah, tak ada kesan parut suntikan BCG tu kan. Dan pada ketika ini dia yakin bahawa mayat yang dijumpai pada 14 tahun yang lalu bukanlah anaknya Nurin Jazlin. Manakala kenyataan daripada Nur Razian pula, isteri dia lah, semasa pengecaman mayat dia mengaku bahawa mayat tersebut merupakan anaknya kerana mayat tersebut mempunyai tanda lahir di bahagian peha. So kat sini ada bercanggah sikit lah.
kan. Tapi diorang sahkan tu yang Nurin Jazlin ni masih lagi ada. Dan dia percayalah yang Nurin ni ada dekat Indonesia sekarang, masih lagi hidup. Tapi kita sebagai rakyat, kita tak boleh nak berbuat apa-apa spekulasi kan. Ini apa yang kita jumpa, ini apa yang kita boleh kongsi. So apa yang Acap boleh cakap sekarang, manusia makin lama makin pelik. Dan kepada anak-anak sekalian tu, yalah, kita kena jaga diri lah, Mat. Selera budak orang sekarang kita tak tahulah kan. Lagi teruk daripada syaitan mungkin. Alright. So kita doakan yang baik-baik sahaja untuk keluarga Encik Jazmin ni. InsyaAllah jumpalah kebenaran yang orang kata hakiki dan adil dan sama untuk kedua-dua belah pihak lah kan. Orang-orang macam ni baik sumbat je dalam penjara tu, duduk luar menyusahkan orang. Okay guys, kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Gua gerak lu, gua ciao lu. Assalamualaikum. Bye.